Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Bersama saya Hafizah Munirah Maharap. Tumpuan berita, Rang Undang-Undang RUU Kanun Tanah Pindaan 2022 yang diluluskan pada Persidangan Dewan Undangan Negeri Dut Sarawak ke-19 baru-baru ini akan bantu Kerajaan Sarawak menjana pendapatan dengan cara baharu. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Amran Mazwari Tun Datuk Abang Openg berkata, pindaan RUU tersebut memberi kuasa kepada Sarawak bagi mengawal sepenuhnya ruang udara di atas wilayahnya, termasuk penggunaan spektrum. Katanya ini akan memberi manfaat kepada Sarawak termasuk dalam industri perdagangan karbon. Walaupun haknya adalah di bawah MCMC, Akta Parlimen, hak untuk memberi spektrum adalah Menteri Kerajaan Pusat, tapi bendaya kita yang punya. Menteri mesti nanya dulu, bolehkan tak daripada orang Sarawak? Ya, baru spektrum. Belum lagi nok lainnya. Jadi sebabnya saya dah pindah undang-undang, termasuk juga hak kita atas tanah. Kini tu apa disebut sebagai carbon market. Kita nak store karbon kita. Negeri dunia kini tu panas disebabkan oleh karbon. Karbon tu, capture karbon tu dia ambil, disimpan dalam tanah. Ni ada orang nak simpan karbon free. Mesti ada feesnya. Jadi ini akan memberikan satu lagi asas pendapatan kepada negeri Sarawak, insya-Allah. Beliau berucap demikian semasa majlis melanggar raya Samah Premier Sarawak bertempat di tapak Pesta Pantai Belawai Tanjung Manis pada Sabtu. Dedahnya sejak tahun 2019 hingga 2021, Sarawak telah mengutip sebanyak 8.5 bilion ringgit cukai jualan negeri SST dari Petronas. Sementara itu, Premier Sarawak memberitahu Kampung Jerijih dan Kampung Belawai akan diperbesarkan di bawah skim pembesaran Kampung SPK menggunakan kaedah baharu. Katanya peruntukan untuk SPK Kampung Jerijih telah diluluskan sebanyak 20 juta ringgit, manakala untuk Kampung Belawai pula diluluskan sebanyak 13.7 juta ringgit. Dan sing ikut cara marik tu tak, cara saya lain. Timbuk, polah parit, masuk utility, jeraya, GPS tanggung. Kedak di Sibo. Batu Kemunyang. Saya dah mula di Sibo, di Kemunyang. Rega rumah ngak bayar ngak duk 100 lebih ngak. Timbuk jerayanya di Kemunyang tanggal tak? Semua GPS tanggung. Cara baru. Kedaya Jerijih kelak dengan Belawai. Kampung Belawai tu kita polah kedaya. Semua parit len tanggung. Satu kerti dengan len lah. Nombor duanya jangan lupa ya, nak makan apa kata nyebutnya tengkolok. Si lama lagi tengkolok. InsyaAllah nak tu asalnya betul ya nak. Tuhan ulung bah. Tahu tak ongkos nimbuk ngikut secara purata lah. Kuasaan lot. Dan NSB di kini tu 120,000. Selain itu, jelasnya kerajaan GPS juga turut menyediakan bantuan deposit sebanyak RM10,000 kepada pembeli rumah dari golongan B40. Jadi, apa bayar kita beli rumah, deposit rumah RM10,000, kerajaan tanggung, beri kita free. Saya mengenalkan program tu baru lebih 6 bulan, 7 bulan baru, cara baru. Kita dah belanja 2.3 juta dah. Beri free dengan orang beli rumah. Udah ya, kan ya aja. Tentu belanja loan rumah nak. Loannya diproses oleh Mutiara Mortgage dan Finance, kita yang pun, kita beri pinjaman untuk beli rumah. Udah je RM10,000 free, beri pinjaman. Interest 1% saja. Kadang-kadang orang si dapat loan di bank. Pergi ke banknya siapa loan. Jadi kita ada bank kita pun bernama Mutiara Mortgage. Saya kata beri loan. Kita beri 50 juta. Dan untuk pakai
pinjaman dengan wang beli rumah. Tambahnya, Kerajaan Sarawak juga menyediakan kemudahan pinjaman kepada pembeli rumah menerusi Mutiara Mortgage dengan mengenakan kadar faedah serendah 1% sahaja. Manakala semasa bercakap dalam sidang media, Premier Sarawak mencadangkan agar diwujudkan motorhome park atau taman karavan di Pantai Belawai. Tambahnya, kajian teknikal juga perlu dilakukan terlebih dahulu terhadap hakisan pantai di Pantai Belawai sebelum projek pembinaan waterfront dilaksanakan di situ. Selain daripada itu, saya tadi cadangkan kita ada motorhome park di mana mungkin ada orang menggunakan kereta motorhome untuk tinggal di sini, dan kita tingkatkan lagi lah taraf infrastruktur di sini. Tadi Datuk Len mencadangkan kira-kira 36 juta. Tetapi saya fikir ini tidak mencukupi. Apa yang perlu kita buat technical study dulu. Kena ada erosion kan. Jadi there must be, we call it hydraulic study. Lepas itu kita akan bangunkan kawasan ini dengan infrastruktur. Dan ini akan menjadi tarikan untuk trafik daripada Kuching hingga ke Miri menerusi Coastal Road, dan mereka boleh tinggal di sini semalam sebelum mereka meneruskan perjalanan mereka, especially for tourists. Terdahulu, Timbalan Menteri Perancangan Bandar, Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar Sarawak merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kuala Rajang, Datuk Len Talif Saleh, dalam ucapannya berkata pembangunan Tanjung Manis sangat penting sebagai pemangkin dalam memacu kemajuan wilayah tengah di Sarawak. Katanya impak dari pembangunan itu telah membolehkan Tanjung Manis memiliki kemudahan-kemudahan yang memberi manfaat kepada penduduk di situ. Hasil daripada perancangan dan idea Tun Pihin Sri dan disusuli oleh Allahyarham Tok Nan, dan pada hari ini Yang Amat Berhormat Premier kita Abang Jo minta izin, dengan izin Abang Jo. Impak daripada pembangunan inilah maka Tanjung Manis telah memiliki kemudahan-kemudahan kita nikmati pada masa sekarang sekaligus pusat pertumbuhan ekonomi wilayah tengah. Menurut Datuk Len lagi, dengan siapnya pembinaan jalan dan jambatan di Pasi yang menelan kos sebanyak RM321 juta, ia akan memendekkan perjalanan dari Sarike ke Tanjung Manis selain merancangkan sektor pelancongan di Pantai Belawai. Pada 7 hari bulan April 2019, bermulanya pembinaan jalan raya yang menghubungkan Sarike ke Tanjung Manis ini sepanjang 17 kilometer dan juga sebuah jambatan sepanjang 1.2 kilometer merentasi Sungai Batang Rajang dan kos RM321 juta yang telah saya katakan tadi. Dan insya-Allah 2024 akan kita melihat bagaimana Pantai Belawai itu, kawasan Tanjung Manis itu akan lebih berkembang lagi. Jadi kita membuat persediaan awal untuk menerima pengunjung ataupun pelabur dari dalam dan luar negara. Terdahulu, Ahli Parlimen Tanjung Manis Insinyur Yusof Abdul Wahab dalam ucapan aluannya berharap Kerajaan Sarawak dapat membina rangkaian jalan raya serta jambatan ke Kampung Paloh serta menghubungkan kampung dan rumah panjang berdekatan yang tersisih daripada dunia luar akibat ketiadaan jalan penghubung dengan tanah besar. Berita seterusnya, sukan jong bola iaitu sukan raket terbaharu dilihat dapat dipertandingkan di peringkat lebih tinggi seperti sukan-sukan baharu yang lain. Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, beliau percaya sukan ini akan mendapat tempat dan menempa nama di peringkat antarabangsa seperti sukan petong, kabadi dan lain-lain lagi. Justru jelasnya kementeriannya akan sentiasa memberi sokongan sepenuhnya untuk memajukan sukan itu. Beliau berkata demikian dalam majlis pelancaran jom bola peringkat negeri Sarawak di Kuching pada Sabtu. Sementara itu, Adun Wurung merangkap pengerusi Persatuan Jom Bola Negeri Sarawak, Kennedy Chuk Pai Ugon ketika ditemui berkata pihaknya akan menjalinkan kerjasama dengan Majlis Sukan Sarawak MSS, Kementerian Pendidikan Malaysia KPM dan Pertubuhan Belia Kebangsaan Bersatu Sarawak Sabarkas untuk membawa sukan ini ke seluruh Sarawak. Menurutnya, sukan jom bola ini berpotensi besar untuk berkembang di Sarawak kerana ia boleh dimainkan oleh semua lapisan masyarakat.
Di Kota Semarahan pula, Majlis Ramah Tamah Aidilfitri bersama komuniti keluarga Malaysia berlangsung meriah dengan turut dihadiri Ahli Parlimen Kota Semarahan, Datuk Rubiah Wang di Desa Ilmu baru-baru ini. Datuk Rubiah dalam ucapannya menggesa komuniti keluarga Malaysia untuk bergerak proaktif dalam menyampaikan maklumat dari peringkat akar umbi kepada pihak berwajib menerusi pejabat penerangan daerah. Katanya dalam menghasilkan satu dasar yang berkesan kepada masyarakat, ia amat bertepatan bagi mencari jalan penyelesaian yang terbaik. Beliau juga berharap agar masalah masyarakat diambil kira dengan lebih serius manakala penyampaian aduan setempat pula hendaklah dilaksanakan dengan berkesan supaya pihak berkenaan boleh mencari penyelesaian yang berkesan bagi mengatasi sebarang masalah. Turut hadir pada majlis tersebut adalah masyarakat dari kawasan Dewan Undangan Negeri, Dun Asajaya, Muara Tuang dan Setakan. Laporan selanjutnya, kempen keselamatan jalan raya menjelang hari perayaan di Sarawak yang dianjurkan oleh Majlis Keselamatan Jalan Raya MKJR bahagian Bintulu telah diperluaskan dengan kerjasama Jawatankuasa One Stop Committee OSC menangani isu dadah dan substan MIDS daerah Bintulu. Timbalan Residen bahagian Bintulu, Husaini Hakim berkata, ini meliputi kempen kesedaran isu dadah dan substan selain daripada berkaitan dengan keselamatan jalan raya. Tambahnya, program yang diadakan setiap tahun oleh MKJR Bintulu ini adalah untuk mengingatkan pengguna jalan raya agar terus berhati-hati. Dan kita mengharapkan mereka sentiasa mematuhi peraturan dan undang-undang jalan raya dan memberi kerjasama penuh kepada penguasa, pihak berkuasa, khususnya kepada pihak polis dan juga pihak JPJ untuk memastikan pengguna jalan raya khususnya yang balik kampung akan selamat sampai ke destinasi masing-masing. Itu adalah antara tujuan kita mengadakan kempen keselamatan jalan raya setiap tahun untuk mengingatkan dan juga untuk mendampingi pengguna-pengguna jalan raya. Beliau berkata demikian ketika ditemu bual selepas program kempen keselamatan jalan raya dan kempen kesedaran isu dadah dan substan sempena Hari Gawai Dayak 2022 di Dewan Serbaguna Kampung Penan Muslim Batu 20 baru-baru ini. Husaini turut menasihati pengguna-pengguna jalan raya yang akan balik ke kampung semasa perayaan Gawai nanti agar mereka sentiasa berhati-hati semasa memandu. Dalam hal itu, Timbalan Ketua Polis Daerah Bintulu DSP Dennis Bunyam juga mengingatkan mereka yang balik ke kampung halaman untuk memberi maklumat kepada pihak polis supaya rondaan dapat dilakukan. Perayaan ini cuti yang panjang dan daripada polis IPD Bintulu menasihatkan masyarakat yang ingin meninggalkan rumah untuk balik ke kampung diminta memberikan maklumat rumah yang akan ditinggalkan dan pihak polis akan membuat rondaan di kawasan-kawasan yang akan ditinggalkan untuk mengelakkan kes-kes pecah rumah dan juga kecurian di tempat-tempat yang akan ditinggalkan. Terima kasih. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Fizah Munirah. Berita lebih lanjut boleh ditepati di semua platform media sosial Lukas termasuk portal lukas.sarawak.gov.my dan Lukas Channel di YouTube. Salam Lukas.